Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ed Khotri. Baru-baru ini kita telah digemparkan dengan satu berita apabila di mana pihak Korea Utara telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Hal ini berkaitan apabila Malaysia telah mengekstradisi seorang warga Korea Utara ke Amerika Syarikat berkaitan jenayah pengubahan wang haram. Selepas mereka memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia, pihak kedutaan Korea Utara di Malaysia telah diminta untuk meninggalkan Malaysia dalam tempoh 48 jam. Sejurus sebelum mereka meninggalkan Malaysia, mereka telah mengadakan satu sidang media di mana mereka telah menyatakan Malaysia akan menerima akibat kesan perbuatan mengekstradisi warganya ke Amerika Syarikat berkaitan jenayah tersebut. Dan rakyat Malaysia amnya merasakan ini merupakan satu ancaman perang daripada Korea Utara. Pada video ini, saya akan kongsikan 5 sebab kenapa Malaysia tidak perlu risau terhadap ancaman Korea Utara. Yang kelima, kenapa Malaysia tidak perlu risau dengan ancaman Korea Utara. Korea Utara ini kita sudah maklum, mereka ada senjata nuklear dan mereka ada peluru pandu nuklear. Kononnya yang mereka gembar-gemborkan mereka untuk tujuan sebenarnya untuk provoke Amerika Syarikat sebenarnya. Itu sahaja. Dan selain daripada itu, mereka dendam lama Korea Utara terhadap Korea Selatan. Itu sahaja sebenarnya. Dan saya mengikuti berita ni sejak saya zaman sekolah lagi. Saya zaman sekolah menengah lagi, saya dengar cerita tentang senjata yang mereka ada tu. Mereka test, mereka ada peluru pandu yang kononnya yang kuat, dahsyat, maha dahsyat sangat tu. Tapi saya tak dengar pun dia tembak peluru tu dekat musuh-musuh utama dia tu. Tak ada. Dia tak berani sebenarnya. Korea Utara ni apa ada sangat dia senjata dia tu. Kalau dia ada bukti video yang ditunjukkan skala ujian kemusnahan peluru pandu tersebut, mana dia? Tak ada. Mereka cuma cakap saja dekat mereka gunakan media sahaja. Mereka provoke, itu saja kerja mereka. Dan boleh saya jamin yang kelima ni, sebab yang kelima ni peluru pandu dia itu tak berfungsi. Sebab tu dia hari-hari test, dia provoke. Itu saja makanan dia. Dia tak akan sampai dekat Malaysia kerana alasan itu. Itu yang kelima. Yang keempat, kos peperangan. Jadi kita lihat dari segi aspek ini pula, dari aspek kos. Malaysia ni kalau kita ni bukanlah sekuat negara-negara yang seperti Amerika Syarikat, Rusia tu dan sebagainya. Tetapi tak bermaksud Malaysia ni lemah. Begitu juga dengan Korea Utara. Walaupun dia ada senjata nuklear, dia ada bom, senjata pemusnah besar-besaran tu, tak bermaksud dia tu kuat sangat. Jadi serang kita dengan, katakanlah mereka nak serang kita dengan udara pula, dengan aset tempur udara pula. Jadi untuk jet tu terbang, katakanlah untuk jet tu terbang ke Malaysia tu jauh perjalanan dia tahu. Jadi separuh perjalanan tu minyak tu dah habis. Jadi mereka perlukan kapal pengangkut ataupun vessel, apa nama benda semua tu saya tak tahulah. Jadi mereka perlukan kapal tu untuk bergerak ke satu lokasi, dan barulah jet-jet tu boleh diterbangkan dan terus melakukan serangan. Cuba bayangkan, ini Korea Utara, ini Korea Selatan, dia atas, dia bawah ya, dan Jepun dekat tepi. Dan dekat ni perairan China tu dan Korea Selatan punya. Untuk dia bawa keluar pengangkut kapal jet tempur tu melalui perairan antarabangsa, dia perlu berhadapan dengan Jepun, berhadapan dengan China, berhadapan dengan Korea Selatan. Jadi kita Malaysia tak perlu minta tolong kita ya, tak perlu pun sebenarnya. Sebab Jepun ni bila mereka dah hantar keluar kapal perang mereka tu, katakanlah semua aset mereka bergerak tu, Jepun dah anggap itu satu ancaman. Begitu juga dengan Korea Selatan. Korea Utara ni takut. Jadi itu dah dari segi itu dah kegagalan. Tak ada bukti pun mereka ni kuat sangat lah tu ya. Tak ada, kita tak dengar pun sejarah apa
perang mereka yang menang tu. Korea Selatan tu pun mereka masih simpan dendam lama, masih pun tak dapat mereka nak serang, tak nak ambil balik tanah tu. Dia cuma kawan dengan Rusia kat atas tu saja. Tapi Rusia tak ada yang kepentingan sangat sebenarnya Korea Utara tu. Itu dari segi kos peperangan tadi, dia dah gagal. Malaysia merupakan negara yang menganggotai satu perjanjian keselamatan 4 ataupun 5 buah negara. Kalau tak silap saya, anda boleh buat kajian sendiri. Terdiri daripada UK, United Kingdom, Malaysia, Singapura dan Australia. Dan 5 itu saya tak pasti sangat. Tapi yang pastinya ada 4 negara ini. Perjanjian ini telah ditandatangani lulus selepas United Kingdom membawa keluar tentera mereka daripada tanah Malaysia masa tu. Kerana keterdesakan dia tu, dia nak serang, dia nak hancurkan Malaysia sangat. Katakanlah mereka berjaya juga sampai tentera mereka tu Puruvandu ke katakanlah ya. Jadi 4 negara ini akan membantu kita. Bila kita cakap macam ni, taklah bermaksud kita ni bergantung, berkiblatkan barat. Tak semestinya. Sebenarnya perjanjian keselamatan ini adalah jaminan keselamatan untuk melindungi orang awam sebenarnya ya. Kita tak nak perang kalau boleh. Jadi sebab itulah pentingnya perjanjian keselamatan ini untuk melindungi antara satu sama lain. Jadi tadi ancaman Korea Utara itu, dia nak serang kita. Jadi United Kingdom, Singapura ke Australia ke, mereka akan datang membantu. Namun kita taklah bergantung harap sangat dengan negara luar untuk datang membantu. Tapi inilah pentingnya perjanjian seperti ini untuk melindungi nyawa awam sebenarnya ya. Dia bukanlah untuk kita bergantung harap ataupun kita nak mewujudkan satu peperangan antara satu sama lain. Tidak. Inilah tujuannya, pertahanan ya. Kita melindungi sama-sama nyawa itu maksudnya ya. Dia bukanlah kita berproksi ataupun kita pro kepada negara itu kita datang membantu. Tidak. Dia adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan awam itu. Itu dari segi yang ketiga ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube saya. Okay? Bantulah saya ya. Kita lihat aspek psikologi ketenteraan. Walaupun Malaysia ini sebuah negara yang kecil jika nak dibandingkan dengan negara-negara maju ataupun negara-negara lain dari segi aset ketenteraannya, masih lagi mendapatkan peralatan tempur aset ketenteraan itu daripada negara maju sebagainya. Tidak bermaksud kita ini lemah. Sejarah telah membuktikan bagaimana kejayaan tentera kita, angkatan tentera kita dalam misi-misi antarabangsa. Malaysia satu-satunya negara yang telah berjaya menolak fahaman komunis daripada dibina di atas tanah bumi kita ini. Tidak bermaksud apabila kita bersenjatakan parang, batu, tombak ataupun kayu, kita lemah. Dan tidak bermakna apabila mereka memiliki bom nuklear, senjata pemusnah besar-besaran dan canggih, mereka kuat dan mereka akan menang dalam peperangan. Harus diingatkan, faktor psikologi sangat memainkan peranan penting. Saya nak bawa satu gambaran keadaan tentera di Korea Utara. Negara Korea Utara merupakan sebuah negara komunis. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat bukanlah atas kehendak mereka. Mereka dipaksa, mereka dipantau dan mereka dikerah untuk melakukan sesuatu. Tidak ada kebebasan dekat negara mereka. Ataupun jika rakyat mereka merontak, maka itu yang sebenar berlaku dekat Korea Utara. Jadi, sekiranya mereka dikerah untuk berperang untuk memerangi negara kita contohnya, mereka itu berjuang untuk atas nama Korea Utara kah? Ataupun mereka berjuang untuk atas nama pemimpin mereka? Itu yang kita lihat. Itu yang harus kita fikirkan. Jika nak dibandingkan dengan tentera kita, dengan rakyat kita, kita pasti menang. Tentera kita mampu mempertahankan negara kita. Dan yang terakhir dan yang paling utama,
yang Korea Utara tidak ada ini, Malaysia ada ini. Kelapa sawit, bukan. Malaysia ada Allah. Yakinlah dengan bantuan Allah, yakinlah dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah yang kita perlu bergantung harap. InsyaAllah negara kita dilindungi, negara kita selamat. Katakanlah ya, Korea Utara dia nekat, dia nak serang kita, dia nak hancurkan kita. Jadi dia hantar peluru pandu. Kemudian Allah hadirkan hujan. Hujan ni tentera Allah, ya, bumi ni milik Allah. Jadi bila peluru pandu tu dia lancar, dia terkena hujan. Jadi peluru pandu tu dia jam, dia rosak. Kemudian dia short circuit, dia jatuh balik, dia gedebub dekat istana Kim Jong Nam semua tu. Dengan Kim, dengan negara dia sekali hancur. Jadi yakinlah dengan bantuan Allah, insya-Allah kita pasti selamat. Jadi sekian. Sebelum itu, jangan lupa untuk bantu saya dengan menekan butang like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.